Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi hari ini sebagai yang kata apa sema-sema santai di page Wang Alwi The Talent Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah kita akan sambung kembali apa yang kita bincangkan sebelum ini dari segi keusahawanan dalam konsep ceritalah. Kita akan sambung kalau sebelum ini 2 hari lepas kita akan bercerita tentang etika keusahawanan bahagian 1 dan bahagian 2 di page Wang Alwi The Talent Wizard, page Nadi Duit, sama ada di dan juga di Instagram lah, Instagram Wan Alwi The Talent Wizard, dan insya-Allah kita akan masuk dalam YouTube nanti juga dalam YouTube Wan Alwi The Talent Wizard. Apa yang kita nak bincang pada hari ini adalah 5 tahap keusahawanan. Maknanya bagi seorang usahawan itu, walaupun kita masuk dalam dunia keusahawanan, kadang-kadang kita ada 5 tahap yang kita lakukan sebagai proses keusahawanan, yang mana kita akan cek di kita berada di level mana dan apa terjadi pada level tersebut. Okey, antara yang pertama ialah level employee atau level pekerja lah. Walaupun kita daripada dunia pekerjaan sebagai contoh kan, lepas tu kita masuk pada dunia usahawanan. Biasanya pada peringkat awal kita masuk dunia keusahawanan dalam sebagai bisnes kecil, kita akan bekerja seperti mana kita bekerja sebelum ini. Maknanya kita bekerja sebagai menggunakan pemikiran, tindakan, cara kita membuat keputusan, sebagai orang kata satu tindakan, pemikiran, keputusan, seolah kita bekerja tau. Maknanya kita bekerja dengan syarikat kita sendiri. Kita membuat pekerjaan kerana kita mengharapkan di akhir nanti kita ada orang kata kita akan dapat upah. Macam tu kan, kita bekerja dalam bisnes kita sendiri ni. Tapi pemikiran kita adalah kita bekerja untuk dapat upah. Kalau tidak ada sesuatu, kita tak respon. Maknanya kita bukan menjadi manusia yang proaktif, tapi kita menjadi manusia yang reaktif. Maknanya bertindak berdasarkan respon. Jadi kita tidak, orang kata macam pekerja kan. Kalau dibagi tugasan, baru kita buat. Ada tugasan buat. Dia bagi arahan, kita buat. Tapi kita tidak ada satu inisiatif kita sendiri. Maknanya kita termasuk melekatkan diri kita dalam bisnes perniagaan kita sebagai seorang pekerja. Mana kita banyak nak imbuhan, tak nak kerja lebih masa. Itu level yang pertama lah dalam proses menjadi seorang usahawan ni. Yang keduanya self-employed ni, level bekerja sendiri. Mula kita rasa kita peringkat pekerja, lepas tu kita kembangkan pemikiran kita. Kita nak bekerja sendiri. Maknanya bekerja sendiri ni kita uruskan masa kita, kita buat kerja semua kita nak buat. Kita kurang berkolaborasi dengan orang kan. Kita lebih orang kata apa, nak ikut standard yang ada pada diri kita. Kita fokuskan pada personality kita dalam dunia pekerjaan. Kita nak pemikiran kita dibawa dalam perniagaan kita. Kita nak tindakan kita, keputusan kita, semua kita. Maka kita menjadi self-employed. Self-employed ini konsep dia, kalau kita bekerja, bisnes tu jalan. Kalau kita rehat, cuti, bisnes tu tak jalan. Itu self-employed. Itu level yang kedua. Kemudian apabila kita dah lama berniaga ni, kita akan check di kita dah mula ada, orang kata, bisnes semakin besar. Kita dah mula rasa perlu ambil pekerja. Maka kita pergi level yang ketiga. Level dia katakan sebagai level manager lah, pengurus. Kita menguruskan pekerja kita. Kita menguruskan, orang kata apa, operasi kita. Kita menguruskan semua. Itu level yang ketiga. Pada level ni pun kita masih lagi dalam kelompok sebagai pekerja tau. Kita kena bangun pagi-pagi, pergi office, mesti menghadapi jam, mesti duduk kat office, tak boleh keluar kan. Menguruskan, kalau tak ada kita, pekerja kita tak bergerak. Kalau ada kita, baru mereka bergerak. Mana kita kena ada kat pejabat. Kita kurang menekan pada sistem, kita kurang menekankan kepada pekerja kita, kita tak latih mereka untuk buat keputusan mereka sendiri, membuat tindakan mereka sendiri, tapi pada KPI dia, pada job description dia, tugasan dia berikan, dan juga pada orang kata apa, kebolehan mereka dalam situasi mereka. Contohnya kalau seorang tu bekerja, dia ada boundary dia. Yang kat situlah dia boleh buat keputusan, dia buat tindakan, tapi semua keputusan tindakan dia itu dipantau oleh sistem dan juga KPI. Maknanya kita membenarkan pekerja kita buat keputusan, tetapi dalam keadaan kita ikut standard yang telah kita bagilah. Itu satu tadi budaya lah. Itu backup semua kita sebagai pengurus. Dan kadang-kadang di kad kita pun kita sebagai pengurus kan. Kita tak boleh sebagai business owner kan. Hanya pengurus. Tapi kita pergi tu level yang ketiga. Level pertama sebagai minda pekerja. Level kedua sebagai minda bekerja sendiri.
Level ketiga adalah sebagai pengurus. Okey, level keempat ni barulah kita pergi sebagai kita pemilik bisnes, business owner, businessman, businesswoman. Pada peringkat ini, kita dah mula ada pengurus bawah kita. Kita dah mula ada supervisor, orang kepercayaan bawah kita. Maknanya kita dah satu peringkat, kita membina networking, kita dah rasa bisnes tu hak milik kita, kita lah shareholdernya dan kita dah ada partner-partner kita sendiri. Pada waktu tu ialah kita dah mula, mungkin tak payah datang ke office dah. Kita boleh arahan daripada luar. Kita dah mula, orang kata apa, maknanya bisnes tu masih lagi kita pantau, kita kadang-kadang datang office melihat bisnes. Dan biasanya pada peringkat ni setengah business owner dia akan menjadi fokus diri pada sales marketing, duduk kat situ kan. Operasi dia ada sebuah dia pergi datang ke tempat dia, perniagaan dia dah ada dah pengurus-pengurus yang uruskan kan. HR pun dah mula ada orang yang uruskan, account pun dah mula ada orang uruskan kan. Peringkat tu dia dah mula, orang kata apa, boleh membuka bisnes-bisnes lain lah. Masa tu biasanya orang macam ni dia dah networking, duduk dengan berbagai bisnes dan nampak dah dunia bisnes semakin membesar kan, cabaran macam mana. Hanya mungkin sekarang dalam MCO ni kebanyakan business owner kembali dia turun balik jadi pengurus. Sebab apa? Dia dah mula tengok situasi-situasi yang berlaku sekarang, banyak benda yang mula kena dibaiki kan. Itu level yang keempat. Masuk level yang kelima, paling atas ialah investor. Investor ni ialah dia sediakan modal, duit, duduk pam kat satu syarikat tu, dia hanya datang pada meeting pengurusan ataupun meeting investor saja. Dia dah syarikat tu diuruskan oleh orang lain dah. Dia hanya tunggu mendapat kata apa, feedback, laporan sebagainya, dan dia kadang-kadang dia tak kisah pun pada syarikat itu sebab syarikat tu dah ada tim yang perfect menguruskan syarikat. Ini peringkat yang tinggi dah ni. Siapa duduk peringkat ini, dia mula kata apa, menetapkan dirinya untuk menemui lah apa yang dia cari dalam hidupnya kan. Orang kata sebagai menerobos citra diri tu kan. Dan juga orang kata mencari diri sendiri, dan mula orang kata dia banyak lah. Kalau biasa orang macam ni, dia dah mula ada beberapa syarikat lain yang dia sebagai invest saja. Dia invest, dia sebagai menguruskan, dia ada investor, dia ada team investment dia. Dan mereka ini golongan yang mencari kepakaran sebagai tim pengurusan, dan tim pengurusan inilah akan bergerak dan mereka akan memantau daripada jauh sebagai investor sahaja. Kadang-kadang mereka mencelah masuklah sebagai nak mencari siapa itu CEO, siapa itu bidang pengurusan. So peringkat ini peringkat yang paling tinggi lah. Kita tengok banyaknya yang berada di peringkat ini, mereka ada yayasan, mereka dah mula kata apa, berada di dunia-dunia yang berbeza dah. Setengah tu dah buat benda lain. Dah mula ada syarikat lain, dah mula fokus pada pelaburan. Jadi itu peringkat yang tinggi dah tu. Dan kalau kita baca buku Robert Kiyosaki, dia ada lagi peringkat lagi tinggi, dia panggil Ultimate Investor. Itu peringkat yang sangat-sangat tinggi lah. So itu antara 5 bidang keusahawan. Kita kat mana sekarang? Biasanya kita nak kata employee tu mungkin sebahagian tu dah mula keluar kan. Dia dah tak perlu duduk kat gerai bekerja satu peratus kan. Kata self-employed pun dia dah mula ada pekerja, tapi dia masih ada kat situ. Sebahagian kita dah mula keluar, dah tak bergantung kan. Dan mungkin sebahagian kita mungkin ada level sebagai manager menguruskan level itu. So kita kena pergi ke level yang owner, businessman, maknanya kita dah mula kena bina sistem. Itu peringkat yang lama lah. Dia ada proses dia tak boleh jump. Mereka orang ada duit dan sebagainya kan, orang ada tim. Tapi biasanya orang yang masuk dalam dunia keusahawanan ni, mereka peringkat awal macam tu, satu. Itulah 5 tahap keusahawanan yang boleh kita kongsi-kongsikan. InsyaAllah kita jumpa lagi kita di page Wang Alwi Data Bizet dan page Nadi Usahawan Ita ataupun Nadi Duit akan sentiasa berkongsi maklumat pada semua netizen yang berada di luar sana. Dan share lah insyaAllah dia mudah-mudahan bermanfaat kepada orang lain juga. Dan insyaAllah kita akan buka nanti dalam YouTube juga, dalam page dalam namanya Wang Alwi Data Wizard. InsyaAllah kita akan kembangkan ilmu ini supaya dia boleh kita sebar-sebarkan kepada yang lain, dan mudah-mudahan dia bermanfaat pada semua yang mengikuti page ini, siri keusahawanan ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.